Kalau tanya, istawa Hanafi 'alal kursi, boleh nampaklah cara saya duduk. Tapi bila melibatkan Allah Ta'ala, kita tak tahu, cakap tak tahu, sudahlah. Was-su'alu anhu bid'ah. Kalau kita tanya, bagaimana waktu jadi bid'ah? Tapi hari ni orang nak tanya. Orang tanya. Kalau Allah Ta'ala turun, duduk langit mana? Langit ketujuh ke langit dunia? Kemudian, arash kosong ke tak? Tempat lain, 1/3 malam, tempat kita. Tempat lain siang. Dia start tanya-tanya. Salah tak bagi tanya? Jadi tuan-tuan, di kalangan salaf, apabila melibatkan ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang melibatkan anggota pada manusia biasa, ataupun perbuatan yang mana mengisyaratkan kepada kewujudan anggota pada manusia biasa, biasanya mereka akan kata amir ruha kama ja'at. Amir ruha kama ja'at. Maksudnya, lalukan, nak sebut lalukan macam itulah maksudnya. Qira'atuha tafsiruha. Apa yang kita baca itulah tafsiran dia. Dan mereka mengharamkan takwil. Ini hampir ijma' salaf. Dinukilkan ijma' oleh ramai ulama. Ibn Abdul Bar, Al-Khattabi dan seumpamanya, walaupun ada tempat-tempat yang orang kritik Khattabi, cerita lain. Tapi secara umum orang kata al-manhajul am, metodologi umum, al-manhajus sa'id, manhaj yang mana tersebar luas pada waktu tersebut ialah mengharamkan takwil. Dan yang takwil ini ialah golongan Mu'tazilah sahaja pada waktu tersebut. Nampak tak tuan-tuan? So timbul, bila kita kata dalam masalah sifat zat, bila kita sebut ain, mata, kita terjemah mata. Salaf, lillahi ainan, dia kata bagi Allah dua mata. Kalau terjemah bahasa kita, dua mata. Cuma kita tak tahu, kita tak tanya. Dan jangan tanya bagaimana. Ada macam hadakah ke apa ke, tak payah tanya. Nampak tak? Salaf gitu. Di sini tuan-tuan, setakat apa yang saya baca, yang saya kaji, dia ada dua aliran. Aliran yang pertama, yang dinamakan sebagai tafwid hatta makna sekalipun. Tafwid makna, dia kata makna pun kita tak tahu. Dia sifat Allah, tapi apa maksud dia kita tak tahu. Ada kenyataan-kenyataan yang macam tu. Aliran yang kedua ialah aliran yang mana mengisbatkan makna. Dia kata tahu makna. Ain, kita tahu. Mata macam mana? Bila melibatkan Allah kita tak tahu. Iaitu dia panggil isbat makna dan tafwid kaif. Cara bentuk mata tu kita tak tahu. Nampak tak? Antara dua aliran ni, saya cuba mengambil jalan pertengahan untuk tidak bergaduh. Walaupun kecenderungan saya ialah pada isbat. Kecenderungan saya ialah pada isbat. Cumanya kita bagi tahu siap-siap, laisa kamitslihi syai'. Allah Subhanahu wa taala tidak ada satu makhluk pun yang serupa dengan Allah Taala. Dan kita tak nak bercakap panjang dalam masalah ni. Betul tak tuan-tuan? Itulah yang saya boleh bagi tahu. Cumanya akan berlaku pergaduhan di antara Asy'ariyah, Maturidiyah dan golongan yang mana isbat. Golongan yang isbat ni yang memberi makna ni, dia akan berlaku pergaduhan yang sangat besar. Sampailah hari ni, sebab atas dasar itulah golongan salaf ini dituduh sebagai musyabbihah dan juga mujassimah. Orang yang mana menyerupakan Allah dengan makhluk, ataupun orang yang mengatakan Allah Ta'ala itu berjisim. Sebab apa tuan-tuan? Kalaulah salaf, mereka mentafwid makna, iaitu mereka menyerahkan makna. Dia kata kita tak tahu. Bila Nabi SAW bercakap yanzilullahu tabaraka wa ta'ala, nuzul kita tak tahu apa maksud. Nabi cakap, tapi kita tak tahu apa maksud. Tidak akan berlaku pertentangan di antara Mu'tazilah, Jahmiyah dan juga Ahli Sunnah. Faham tak? Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Allah Ta'ala datang, malaikat datang. Kalaulah kita perkataan ja'a tu, kita tak tahu makna, kita tak boleh kata datang. Kerana datang itu berpindah daripada satu tempat ke satu tempat. Nampak tak? Itulah sifat makhluk. Jadi, kalaulah salaf tidak memberi makna ja'a itu sebagai datang, atau ityan, bergerak, datang, nescaya Mu'tazilah, Jahmiyah, dia tidak akan kata salaf sebagai musyabbihah. Betul tak? Sebab dua-dua beriman, ini ialah ayat Quran. Betul tak? Hadisun nuzul mutawatir. Jadi, kalaulah salaf tidak memberi makna, ataupun salaf memahami dengan keluasan bahasa Arab, majaznya, isti'arahnya, hapanya,
Tidak perlu berlaku pergaduhan antara Mu'tazilah, Jahmiyah dan juga Salaf. Tetapi apabila mereka menuduh ahli sunnah sebagai musyabbihah, mujassimah, itu bermakna mereka tuduh kerana ulama-ulama memaknakan perkataan tersebut, mengisbatkan makna tersebut, ia sebagai sifat. Nampak tak tuan-tuan? Cuma mereka kata, kami tak tahu bagaimana. Jangan tanya kami. Kalau tanya, istawa Hanafi alal kursi, boleh nampaklah cara saya duduk. Tapi bila melibatkan Allah Ta'ala, kita tak tahu, cakap tak tahu, sudahlah. Wassu'alu anhu bid'ah. Kalau kita tanya, bagaimana, hak tu jadi bid'ah. Tapi hari ni orang nak tanya. Orang tanya-tanya. Kalau Allah Ta'ala turun, duduk langit mana? Langit ketujuh ke langit dunia? Kemudian, arash kosong ke tak? Tempat lain, 1/3 malam, tempat kita. Tempat lain siang. Dia start tanya-tanya. Salah tak bagi tanya? Saya tak tahulah, dalam 2-3 minggu ni saya dapat idea baru. Kenapa imam-imam sunnah, macam Imam Muhammad dan seumpamanya, dia kalah berdebat? Ini idea saya lah, yang mungkin tuan-tuan boleh terima tak terima, dan boleh dibincangkan. Kenapa kalah berdebat? Sebab salaf, mereka berpegang keras dengan prinsip mereka untuk tidak bercakap pasal Allah pada benda yang tidak disebut oleh wahyu. Orang asal dia tak boleh nak jawab dah, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab nas bagi tahu banyak tu je. Dia nak cakap panjang pun tak boleh. Faham tak? Kita nak cakap panjang ni boleh kalau benda tu kita tahu, kita kenal, kita tengok, kita rasa, kita sentuh. Tapi sekarang Allah Ta'ala ni, dia bagi tahu banyak tu je lah. Sebab tu antara jawapan-jawapan yang orang kata dalam perdebatan yang berlaku antara Mu'tazilah dengan ulama-ulama salaf, dia kata, kamu beriman ke dengan Tuhan yang mana turun naik? Lebih kurang lah terjemahan dia kan. Yanzil, turun naik. Kalau ikut bahasa yang kita faham. Sebab Mu'tazilah dia faham yanzil tu, dia nak ilzamkan salaf. Nak ilzam ni, dia nak matikan salaf ni. Dia nak, apa ilzam dalam bahasa Melayu Dia nak paksa orang ataupun dia nak corner orang. Ilzam kita terjemah corner. Dia nak corner orang dengan perkataan yanzil. Kamu beriman dengan Tuhan yang turun. Cuma saya tambahlah perkataan naik tu. Maksudnya dah turun, nak istiwa balik kena naik lah kan. Jadi kamu beriman ke? Maksudnya Mu'tazilah dia datang nak corner orang sebab orang tu i'tiqad macam tu. Allah turun dan naik, istiwa. Cuma bagaimana dia tak cakap. Dia jawab, salaf cakap apa? Aku beriman dengan Tuhan yang dia boleh buat apa yang dia nak buat. Bas dia. Fa'alun lima yurid. Allah Ta'ala boleh buat apa dia nak. Bagaimana la yus'al amma yaf'al. Wa hum yus'alun. Allah Ta'ala tidak ditanya apa yang Allah buat. Manusia pada ditanya kenapa kamu buat macam ni. Jadi sebab tu salaf dia kalah dalam bab ni. Kalah tu bukan sebab dia salah. Dia kalah bukan sebab dia salah. Tetapi dia tak boleh nak puaskan hati dan akal orang yang mana memang suka nak bincang pasal benda tu. Faham tak tuan-tuan? Dia tak pernah tengok Allah. Dia tak pernah jumpa Allah. Tak pernah duduk tepi Allah. Tak pernah. Jadi bila dia tak pernah, dia hanya bercakap sekadar wahyu. Bagaimana dia nak fahamkan orang? Bagaimana dia nak cakap benda yang dia tak tahu? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu bercakap benda yang kamu tak ada ilmu. Salah gitu nak orang dah. Tetapi puak-puak lain yang mana mendahulukan akal, nak guna akal, benda ni mendapat tempat di kalangan orang, terutama pemerintah pada masa tersebut. Jadi kata, puak-puak ni tak ada hujah. Sebab tu saya kata, kalau tanya saya cakap panggillah saya himar sekalipun, lantak korang lah. Yang lebih penting aku tak kenal Allah dengan perantaraan kecuali wahyu. Faham tak? Nak suruh saya cakap lebih-lebih, nak kata saya himar ke, khizir ke, lantak lah. Yang paling penting, saya bercakap apa yang mana salah cakap. Sebab tu, Al-Auza'i antara dia kata, hendaklah cukup bagi kamu apa yang cukup bagi mereka. Qif haitsu waqafu. Kamu berhenti tempat yang mereka berhenti. Kamu bercakap tempat mereka cakap. Qif haitsu waqafu. Berhenti tempat mereka berhenti, cakap tempat mereka cakap. Dan hendaklah cukup bagi kamu apa yang cukup bagi mereka. Nampak? Gitulah kehidupan kita. Dan semoga Allah SWT selamatkan kita daripada jidal. Tuan-tuan, ada ulama-ulama kita yang mana mereka cuba menjawab dengan aliran, dengan cara ahli falsafah juga. Bukan
Bukan kita tak tahu. Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan seumpamanya banyak. Tetapi tuan-tuan, akal nak lawan dengan akal ni, satu tak sama akal manusia. Orang yang mendengar pun tak sama. Ada orang yang dia suka akal Ibn Taimiyah dalam menjawab. Tapi ada orang lain dia kata Ibn Taimiyah tak berakal dalam jawapan dia. Sebab tu, akal siapa kita nak terima tuan-tuan? Akal A, akal B, akal C. Sebab tu baik kita senyap daripada awal. Wallahu a'lam bissawab. Sebab tu pada pandangan saya, watak-watak ini akan sentiasa wujud dalam sejarah umat Islam. Dan cara kita hanya satu, kita hanya perkenalkan akidah salaf dengan cara salaf. Dan kita bagi tahu selain daripada cara salaf, bukan jalan kejayaan. Kalau orang lain nak ikut jalan tu, siapa nak beriman dia beriman, siapa nak kufur dia kufur. Luar daripada kemampuan kita. Innaka la tahdi man ahbabta. Nabi SAW, Allah Ta'ala beritahu, kamu tak boleh bagi hidayat. Artinya kamu tidak boleh menyampaikan bapa saudara kamu kepada iman. Walakinna Allah yahdi man yasha. Allah SWT bagi hidayat kepada siapa yang dia suka. Nampak tak tuan-tuan? Luar daripada tu tak mampu. Jadi kena banyakkan baca kitab-kitab akidah ulama-ulama kita dahulu, dan jauhkan diri daripada perdebatan. Wallahu a'lam bissawab.